Definisi teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi menurut Kamus Dewan edisi keempat. Teknologi maklumat dan komunikasi ialah teknologi yang berkaitan dengan pemolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Menurut Sen, teknologi maklumat dan komunikasi mengandungi 3 komponen iaitu komputer, komunikasi dan tahu guna. Gabungan ketiga-tiga komponen ini mencipta peluang kepada manusia dan organisasi untuk lebih produktif, berkesan dan berjaya. Perkembangan teknologi. Generasi pertama pada tahun 1946 hingga 1959, generasi pertama menggunakan tabung vacuum. Tabung vacuum yang bebas daripada udara digunakan sebagai komponen penguat talian. Dengan adanya komponen tambahan, komputer pada masa itu berat, besar dan mahal. Generasi kedua pada tahun 1959 hingga 1965, generasi kedua menggunakan transistor. Pada peringkat ini, komputer menggunakan transistor untuk beroperasi. Transistor menggantikan tiub vacuum pada komputer menjadikan peranti lebih kecil. Generasi ketiga pada tahun 1965 hingga 1971, generasi ketiga menggunakan integrated circuit atau IC. IC ini menggunakan kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Jadi, komputer pada generasi ketiga menjadi lebih kecil, cepat dan murah. Generasi keempat. Pada tahun 1971 hingga 2008, generasi keempat menggunakan microprocessor. Munculnya LSI atau Large Scale Integration yang merupakan penggabungan ribuan microprocessor ke dalam satu microprocessor yang akhirnya membentuk semikonduktor. Pada generasi kelima 2008 hingga pada tahun 2008 hingga sekarang, generasi kelima menggunakan Artificial Intelligence atau teknologi kecerdasan buatan AI. AI adalah salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin, machine learning, iaitu upaya mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Komputer di dalam pendidikan. Langkah pertama, Institusi Sistem Mikroelektronik Malaysia iaitu MIMOS telah melaksanakan penggunaan komputer secara besar-besaran di dalam bilik darjah melalui pembangunan perisian. Pada tahun 1992, bagi sekolah terpilih, projek yang dipanggil sebagai Learning System telah dijalankan secara percubaan. Pada tahun 1995, KPM memperkenalkan program komputer di dalam pendidikan dengan memberi penekanan kepada 4 mata pelajaran utama iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik. Pada tahun 1996, subjek mata pelajaran literasi komputer mula diperkenalkan. Antara kelebihan penggunaan TMK dalam PDPC yang pertama, penggunaan teknologi maklumat dalam pembelajaran menjadikan tugasan, komunikasi dan perhubungan lebih mudah dijalankan. Teknologi seperti internet dapat membolehkan pelajar berhubungan tanpa batasan masa dan geografi. Sistem ini juga dapat membina pelbagai aplikasi yang memudahkan proses pembelajaran dijalankan dan untuk pelajar mendapatkan maklumat bahan pembelajaran serta mudah untuk berkomunikasi dengan guru. Yang kedua, teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan proses pembelajaran dan pengajaran lebih interaktif dan menarik. Memberi ruang kepada pelajar untuk meneroka dan menghasilkan pengetahuan serta idea baharu di samping dapat meningkatkan kemahiran kepada guru untuk mengurus dan menyediakan bahan pengajaran yang lebih interaktif. Aplikasi seperti quizzes, Kahoot dan pelbagai lagi dapat diselitkan ketika proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan bagi mengelakkan kebosanan dalam kalangan pelajar ketika belajar.
Dan yang ketiga, pelajar juga dapat mempelajari sesuatu perkara itu dengan sendiri tanpa menunggu guru mengajar atau membuat ulang kaji selepas proses pengajaran dijalankan. Murid yang berbeza keupayaan mendapat peluang pembelajaran yang sama kerana penggunaan TMK membolehkan murid belajar secara akses kendiri mengikut kadar kemampuan kendiri. Antara kelemahan dalam menggunakan TMK dalam PDPC, yang pertama, kemahiran guru dalam penguasaan teknologi maklumat dan komunikasi masih lagi lemah. Guru seharusnya dapat menguasai kemahiran dalam menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi agar dapat memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia dapat memberi kesan yang baik kepada guru dan juga dari aspek pengurusan dan pentadbiran sekolah. Oleh itu, bagi membantu guru dalam mengaplikasikan teknologi aktiviti seperti kursus dan bengkel berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi giat dijalankan untuk meningkatkan kemahiran guru khususnya dalam aspek teknologi maklumat. Kelemahan penggunaan TMK dalam PDPC yang kedua adalah kurangnya infrastruktur untuk menjalankan TMK dalam PDPC itu sendiri. Peranan pentadbir dalam memastikan infrastruktur jaringan internet dan juga kemudahan komputer lengkap adalah penting untuk memastikan kelancaran PDPC tersebut. Penggunaan teknologi di institusi pendidikan sangat dipengaruhi dengan kemudahan perkakasan dan jalur lebar yang disediakan oleh pihak institusi. Kerajaan telah menyediakan pelbagai jenis kemudahan buat guru dan pelajar gunakan untuk mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Yang ketiga, tahap kesediaan ibu bapa dan murid-murid terhadap penerapan pendidikan digital. Penggunaan peranti dan internet telah menjadi satu trend atau kegilaan generasi masa kini. Situasi ini termasuklah kewujudan dan penggunaan pelbagai jenis aplikasi yang dapat dimuat turun dan dipasang pada peranti. Guru-guru haruslah bijak dalam mewujudkan minat pelajar terhadap aplikasi berbentuk pendidikan yang tidak boleh dilihat sebagai suatu yang formal. Sebagai contoh, perkhidmatan mobile learning yang ditawarkan dan pengaruh sosial penggunaan telefon bimbit dan gadget oleh rakan sebaya mempunyai kesan positif terhadap penerimaan mobile learning. Ibu bapa melahirkan rasa kebimbangan dan mengeluh terhadap kekurangan serta limitasi dalam mengikut PDPC ekoran capaian internet yang lemah serta ketiadaan peranti elektronik yang sesuai. Hal ini yang membuatkan ibu bapa dan para pelajar kurang bersedia untuk menerima pendekatan pendidikan digital semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini, khususnya dalam bidang pendidikan. Pengaplikasian teknologi ini dalam pengajaran dan pembelajaran memberikan satu ajakan baru kepada guru. Masanya juga telah tiba untuk budaya persekolahan berubah kepada amalan bermaklumat, kreatif, bijak berfikir dan penyayang dengan mengaplikasikan teknologi maklumat dan komunikasi. Di antara aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi yang telah diperkenalkan dalam pendidikan dalam konteks bilik darjah iaitu penggunaan email dalam pendidikan. Aplikasi paling asas teknologi maklumat dan komunikasi yang boleh ditengahkan dalam bidang pendidikan khususnya di dalam bilik darjah ialah aplikasi email atau juga dikenali sebagai email elektronik. Melalui aplikasi ini, pelajar boleh menyatakan sebarang masalah berkaitan dengan pendidikan dengan serta-merta. Contohnya, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru berkaitan dengan masalah yang dihadapinya dalam pendidikan di mana jua. Sebaliknya, guru juga boleh mengetahui respon pelajar terhadap pengajaran dan pembelajarannya dalam bilik darjah. Seterusnya, penggunaan internet dalam pendidikan. Pendidikan berasaskan internet juga boleh dikatakan sebagai proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Kemudahan internet bukan sahaja menawarkan komponen-komponen lain, malah menyediakan sumber pendidikan berbentuk teks yang diperkayakan dengan unsur-unsur lain seperti grafik, animasi atau audiovisual. Tambahan pula, internet turut menyediakan pelbagai bentuk maklumat yang sesuai untuk pelbagai program pendidikan. Contohnya, laman web sebagai salah satu sumber maklumat pendidikan kepada pelajar dalam bilik darjah. Usaha tersebut dapat direalisasikan kerana internet sudah dilengkapi dengan komponen yang dapat membantu penggunaannya seperti layar web dan enjin pencarian atau pencarian maklumat luas, Global Information Browsing,
yang membolehkan pengguna melihat maklumat dengan mudah. Di antara aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi yang telah diperkenalkan dalam pendidikan dalam konteks di luar bilik darjah iaitu penggunaan aplikasi WhatsApp. WhatsApp dicipta pada tahun 2009 oleh John Combe dan Brian Acton yang sebelum ini telah mencipta Yahoo. Ia bermula di pasaran sejak tahun 2010 dan dibangunkan terutamanya untuk tujuan menggantikan platform SMS yang sedia ada dengan memberikan caj perkhidmatan yang bebas bagi tujuan menghantar dan menerima mesej sama ada di antara kumpulan atau individu. WhatsApp menyediakan pelbagai fungsi, contohnya fail, audio, imej yang dilampirkan kepada pautan dalam mana-mana laman web dan fail video yang boleh dikongsi. Seterusnya, aplikasi e-learning dalam pendidikan di luar bilik darjah. E-learning membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan di luar bilik darjah. Bahan pengajaran dan pembelajaran e-learning yang dirancang disediakan secara profesional dan baik. E-learning menggunakan ciri-ciri multimedia untuk menyampaikan isi pelajaran yang berkesan dan menarik. Pelajar boleh memilih masa, kandungan serta mengikut kesesuaian mereka. Pelajar tidak perlu rasa malu untuk bertanya dan berpeluang belajar tajuk yang susah berulang kali sehingga pemahaman mereka tercapai. Pertanyaan juga boleh dibuat dalam talian. Perbincangan kumpulan yang lebih terancang dan teratur juga boleh dicapai dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. E-learning yang diuruskan dengan baik dapat menyimpan rekod pembelajaran yang berkesan dan sistematik untuk rujukan pelajar, guru, mentor atau fasilitator. Jadi TMK ini juga sebenarnya berperanan di luar kelas, di luar bilik darjah, khususnya dalam bidang pentadbiran. Macam mana? TMK juga berperanan dalam membantu pengurus pendidikan di sekolah dalam membuat keputusan, menyesuaikan diri dengan perubahan dan seterusnya dapat meningkatkan komunikasi dalam organisasinya. Sebagai contoh, TMK digunakan dalam mengendalikan proses dan kerja pengurusan dan pentadbiran seperti pendaftaran murid, pelbagai rekod, kawalan inventory, jadual waktu, option guru, bilangan waktu mengajar, hal yang berkaitan peperiksaan dan sebagainya. Ini bersesuaian dengan pendapat Loudon yang menyatakan sistem maklumat dan komunikasi adalah komponen-komponen yang bersepadu yang mengumpul dan menyimpan maklumat bagi membantu organisasi membuat keputusan, merancang, mengawal dan menganalisis. Seterusnya, secara umum TMK dapat menukarkan data-data mentah yang tidak memberi makna kepada maklumat yang tersusun dan berguna apabila ianya diproses, disimpan dan boleh dikemaskinikan dengan mudah dan cepat menggunakan pelbagai perisian komputer yang ada. Sebagai contoh, dengan menggunakan sistem maklumat berasaskan komputer, maklumat mengenai pencapaian pelajar dalam peperiksaan disimpan, diproses dan dianalisis dalam pelbagai bentuk seperti graf, carta pai, carta bar, senarai dan jadual-jadual statistik yang mudah membantu pentadbiran sekolah mengesan kekuatan dan kelemahan yang dikenali sebagai SWOT. Seterusnya memudahkan mereka membuat perancangan dan program susulan yang sesuai dan dengan sendirinya keputusan yang diambil nanti relevan dengan isu dan masalah yang berbangkit. Sebagai kesimpulan, banyak peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam penerapan elemennya di dalam elemen merentas kurikulum.